الله أكبر الله أكبر. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah tsumma alhamdulillah. Kita memanjatkan setinggi-tinggi kesyukuran hanya kepada Allah Subhanahu wa taala atas pertemuan kita pada malam ini. Hakikatnya Allah yang menghimpunkan kita. Allah rezekikan kita untuk menyempurnakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan syukur alhamdulillah ketika ini Allah berikan kita rezeki dan peluang untuk sama-sama kita beriktikaf. Nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Di samping kita diberikan rezeki untuk menimba kefahaman dan ilmu yang Allah pinjamkan kepada kita, insya-Allah. Allahumma amin. Baik, malam ini insya-Allah tuan-tuan para jemaah muslimin dan muslimat sekalian, kita sambung perkongsian kita dalam kisah para nabi dan juga rasul. Dan malam ini insya-Allah kita masuk kepada kisah nabi yang kedua yang wajib kita imani, iaitu Nabi Idris alaihissalam. Okey, yang ada buku boleh buka pada halaman ke-79, kisah Nabi Idris alaihissalam. Okey, ataupun mana-mana buku yang ada, bukalah. Okey, baik. Di dalam Al-Quranul Karim Allah merakamkan cerita ataupun nama Idris ini tak banyak, hanya 2 tempat sahaja. Berbanding Nabi Adam, berbanding Nabi Musa, berbanding Nabi Muhammad SAW, Nabi Idris 2 tempat sahaja. Bahkan kita lihat dalam kisah yang sedia maklum pun tak banyak kisah Nabi Idris ni. Okay, kita lihat dalam Al-Quranul Karim. Boleh buka Quran, ibu-ibu, ayah-ayah sekalian, juga para jemaah yang berada di rumah, boleh buka pada halaman ke-309. Halaman 309. Allah rakamkan kalimah Idris yang pertama dalam surah Maryam. Surah Maryam. Maryam ibu kepada Nabi Isa alaihissalam. Dalam kisah tu, dalam surah Maryam tu ada nama Idris, iaitu pada ayat ke-57, 56 dan 57. Okey, ceritanya 2 ayat ni je. Okey, yang pertama ayat 56, bada a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allah berfirman, wadhkur fil kitabi Idris innahu kana siddiqan nabiyya. Sambung 57, wa rafa'nahu makanan 'aliyya. Ini kali pertama Allah sebut nama Idris, okey, pada ayat ke-56 surah Maryam. Allah sebut wadhkur, ceritakanlah wahai Muhammad. Zat wadhkur, sebut, kisahkan, ceritakan, fil kitab, apa yang telah kami nyatakan dalam Al-Quran. Allah sebut, wahai Muhammad, bacakan, ceritakan kepada umat kamu dalam Al-Quran ini tentang perihal Nabi Idris. Allah sebut, innahu, sesungguhnya dia Idris tu, kata Allah, siddiqan, dia termasuk dalam orang yang benar. Benar ini kata para ulama, Idris benar dari segi tutur katanya. Nabi Idris tak pernah berbohong. Bahkan kita lihat, ustaz, bukankah sebenarnya Nabi itu tak pernah berbohong? Ya, benar. Tapi ada kisah yang berlaku akan datang, saya cerita. Okey, ceritakan tersebut Idris yang amat benar dari segi tutur katanya, satu. Yang kedua, pada ulama kata dia benar dari segi iman dia tu. Kan kita lihat flashback balik kisah Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam bukan tak benar imannya, benar.
tapi dia dipesongkan oleh iblis, syaitan, jatuh ke bumi, turun ke bumi. Asbab dia tu sebenarnya. Okey. Dan sampai di bumi pun dia dimainkan lagi oleh anak dan sebagainya. Berlaku sikit tinggal kita baca sebelum ni kan. Nak katakan Idris ini benar tutur katanya. Bahkan para ulama juga menyatakan bahawa Nabi Idris adalah orang yang pertama kali yang dapat menulis atau bercakap dengan benar. Itu okey. Yang kedua, nabiyan, dan Allah mengangkat juga Nabi Idris seorang nabi. Ini dalil dia. Okey, nak katakan bahawa Idris, Nabi Idris orang yang benar, dan dua, pangkat nabi. Wa rafa'nahu, dan kami telah mengangkatnya, angkat dia sendiri, makanan aliyya, satu tempat yang tinggi darjatnya. Setengah para ulama tafsir kata dia angkat ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Bahkan bila mana kita menyelusuri berkaitan tentang kisah Isra dan Mi'raj Nabi SAW, ni Rejab ni berlaku Isra Mi'raj kan ada pada langit yang keberapa tu bertemu dengan Nabi Idris alaihissalam. Allah mengangkat martabat dia. Nanti kita lihat satu. Okey. Cuma nak ceritakan ini tempat yang pertama Allah sebut nama Idris. Okey. Muka surat 309 surah Maryam. Yang kedua, Allah sebut lagi nama Idris dalam suratul Anbiya. Dalam suratul Anbiya pada ayat ke-85. Muka surat 329. Okey. Yang kedua, tempat yang kedua Allah sebut nama Idris pada halaman ke-329 surah Anbiya. Al-Anbiya artinya nabi-nabi. Okey, dalam tu ada cerita. Satu ayat saja. Ayat ke-85. Ayat yang berbunyi pada a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa Ismail wa Idris wa dzal kifl kullum minas sabirin. Allah sebut, dinyatakan, ketahuilah bahawa Ismail, yang pertama Nabi Ismail lah, okey, wa Idris, dan Nabi Idris, dan wa dzal kifl, yang kita namakan sebagai Zulkifli tu. Tu, okey. Dan Quran sebut wadzal kifl. Kita sebut Zulkifli, Nabi Zulkifli. Tiga nabi ni kullum, ketiga-tiga ni kata Allah semuanya minas sabirin, termasuk dalam kalangan orang yang sabar. Adakah nabi lain tak sabar? Sabar juga, tapi ini title, pangkat yang Allah berikan kepada nabi-nabi ni. Ada ujian-ujian mereka. Walaupun dalam Quran tak cerita penuh pun tentang Nabi Idris, tapi Allah sebut dia Nabi yang sabar. Mari kita lihat dari segi huraiannya. Baik. Al-Quranul Karim mendatangkan pelbagai kisah, pelbagai penceritaan Nabi-Nabi Allah Subhanahu wa taala untuk pedoman kepada kita. Cuma kita lihat Al-Quran bukanlah buku sejarah. Erti kata sejarah artinya dia ada lengkap lahir mana, umur dia tinggal berapa, lahir dekat mana, siapa sebagainya, itu sejarah. Tapi Al-Quran syarat dengan penuh cerita sejarah. Kerana fokus Al-Quran untuk kita hambanya, umat Nabi SAW yang diwariskan Quran, mengambil iktibar. Erti kata Al-Quran, Allah nak kita ambil pedomannya, ambil pengajarannya. Apa intipati dakwah Nabi ni? Apa intipati tentang kisah Nabi yang perlu kita pelajari? Bab lahir mana, bab siapa bidan dia, dekat mana, bukan kerja Allah SWT terangkan. Cuma di situ peranan kita. Nak tahu bagaimana? Kita perlu membuat sedikit pengkajian, bedah siasat. Kita cari sumber-sumber mana yang ada. Kita ada Al-Quran, ada hadis Nabi, ada ulama sirah, ada buku kitab tarikh Islam dan sebagainya. Kena kali semua sebagainya. Baik. Tentang Nabi Idris alaihissalam, mengikut dalam nasab, dalam keturunan, Nabi Idris merupakan keturunan yang keenam daripada Nabi Adam alaihissalam.
melalui anaknya Syais alaihissalam. Nabi Adam ada anak dia Nabi Syais. Nabi Syais yang dah ceritakan sebelum ni, okay? Anak bongsu yang terakhir. Dan anaknya Nabi Syais tu ada anak lagi, dan Nail ataupun tu nama dia, okay? Sampailah kepada Syais pada Nabi Adam alaihissalam. Setengah kitab kata Idris ni bukan nama asal, bukan nama asal dia. Nama asal dia adalah Akhnu ataupun Ukhnu. Dalam kitab ni dia letakkan nama asalnya adalah Khanu. Okey. Khanu dia Akhnu. Alif kha nun waw kha. Akhnu ataupun Ukhnu. Tu nama asal dia. Okey. Tapi Idris ni datang daripada mana? Sebahagian para ulama sirah, para ulama tafsir, para tarikh Islam, dia buat kajian. Idris daripada kalimah darasa. Darasa artinya belajar. Orang yang suka belajar, dia berilmu dan sebagainya. Kerana apa? Sebelum Nabi Idris ataupun berkaitan tentang kitab Allah Subhanahu Wa Taala, ada sebuah sabdaan Nabi SAW berkaitan tentang pemberian suhuf ni. Sesungguhnya Allah telah menurunkan ke bumi ini 100 suhuf dan 4 buah kitab. Suhuf apa? Suhuf artinya lembaran-lembaran, risalah-risalah tu. Okey. Kalau kata kita pergi setengah masjid, dia ada buat risalah tu. Risalah tu kan sikit-sikit je. Okey. Artinya risalah yang mengandungi panduan, pengajaran, pedoman untuk kita pegang tu suhuf. Kalau kitab macam ni lah, penuh macam ni. Kan. Ni kitab penuh. Artinya komplit. Kalau kata kita kadang lihat ada buku jual kisah Nabi Idris, tu satu je kisah tu. Okey, ni kitab. Baik. Ketika Allah turunkan 100 suhuf, yang dapat suhuf tu Nabi Syais dapat 50 suhuf. Dapat 50 lembaran. Nabi Idris dapat 30. Nabi Ibrahim dapat 10. Nabi Musa dapat 10. 100 semua. Kan? Satu, ada pendapat yang lain kata Nabi Adam dapat 10, Nabi Syais dapat 50, Idris 30, Ibrahim 10, Musa tak dapat. Musa dapat kitab. Kan? Kalimah suhuf ni kita akan jumpa nanti sekejap lagi. Lagi sebulan lebih je masuk Ramadan. Bila Ramadan confirm jumpa kalimah suhuf ni. Selesai kita buat tarawih 8 rakaat ke, 10 rakaat ke, 20 rakaat ke, masuk witir. Rakaat pertama imam akan baca Sabbihisma rabbikal a'la. Ujungnya apa? Kan? Sampai ayat bal tu'sirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa inna hadza lafis suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Tu kalimah suhuf. Artinya lembaran-lembaran. Okey? Baik. Kita ambil mana-mana pun tak masalah. Sama ada Syais 50, Idris 30, Ibrahim 10, Musa 10, cukup komplit 100. Setengah pendapat kata Adam dapat 10, Syais dapat 50, Idris 30, Ibrahim 10, Musa tak dapat. Musa dapat kitab Taurat. Kan? Kitab 4, kitab Taurat Nabi Musa, Zabur Nabi Daud, Injil Nabi Isa, dan Al-Quran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selesai. Kalimah Idris bila mana dimaklumi sebelum dia diutuskan Nabi tu, sebelumnya ada 50 suhuf dah yang Nabi Syais dapat. Adapun 60 campur Nabi Adam dapat. Dan Idris seorang individu yang suka belajar. Walaupun dah lepas dah suhuf tu, dia cari balik. Dan dia belajar, dia baca. Itu nama dia Idris. Orang yang suka belajar, orang suka timba ilmu. Itu pandangan pada ulama sirah. Pandangan ulama sirah. Baik. Namun di situ ada pandangan pula daripada ulama tafsir. Siapa dia? Imam Al-Zamakhsyari. Imam Al-Zamakhsyari, dia ada tafsir dia. Nama dia Tafsir Al-Kashaf. Okey. Cuma Imam Zamakhsyari
ulama ahli sunnah wal jamaah tidak mengiktiraf dia. Mengiktiraf dari segi fahaman dia. Imam Zamakhsyari berfahaman Mu'tazilah. Mu'tazilah apanya? Mu'tazilah ni erti kata dia tak samakan Allah dengan zatnya. Itu pandangan yang berbeza. Okey? Itu fahaman Mu'tazilah. Tetapi ulama ahli sunnah wal jamaah mengiktiraf keilmuan bahasa Arab Imam Zamakhsyari. Sebab itu siapa yang nak belajar berkaitan tentang kalimah bahasa Arab, kenapa Al-Quran gunakan kalimah sekian-sekian, boleh rujuk tafsir Zamakhsyari, tafsir Kasyaf. Tapi fahaman dia kena hati-hati, takut terpesong sikit. Sebab zaman tabi'in, Hasan Al-Basri, dia pernah ditanya tentang satu orang. Dia kata, wahai imam, apa pendapat kamu tentang pelaku dosa besar ni? Orang tu beriman, dia buat dosa besar. Apa dosa besar? Berzina. Contoh, apa hukuman yang perlu dilakukan? Adakah dia jatuh kufur? Hasan Al-Basri tak dapat jawab, dia diam. Tapi ada seorang hamba Allah jawab, dia kata, orang yang pelaku dosa besar tu, dia bukan beriman, bukan kufur, dia berada di tengah-tengah. Sebab kalau kata dia beriman, dia takkan buat dosa besar tu. Dan kalau kata dia kafir pun, dia tak kira pun dosa. Orang kafir tak kira dosa, lantak nak buat apa pun. Jadi orang pelaku besar ni, dia berada di tengah-tengah. Okey? Lalu dia pun bercanggah dengan Hasan Al-Basri dan ada pengikut dia. Pengikut itulah dipanggil Mu'tazilah. Dia macam itu. Okey? Sebab apa? Dalam Al-Quran, kalimah kufur Allah ulang 525 kali. Satu memang untuk orang yang tolak Islam, tolak agama Allah, tolak Rasul, memang kufur lah. 3 lagi terjemahan pengertian kufur untuk orang yang beriman. Contoh, ada mereka yang kufur nikmat. Ayat tu, ayat surah Ibrahim, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum. Kita nak kata kufur ke? Orang yang kufur nikmat, tak nak syukur kepada Allah. Siapa yang dapat nikmat tu? Orang yang beriman. Orang yang beriman syukur nikmat Allah dapat, Allah tambahkan nikmat lagi. Kalau dia beriman, dia tak syukur kepada Allah, jatuh orang yang kufur nikmat. Satu, tak bersyukur kepada Allah. Baik. Yang kedua, untuk beriman juga, orang yang engkar perintah Allah. Tuan-tuan, ibu ayah, kita rasa kita dah berumur dah, solat berjemaah lah, baca Quran lah. Tapi anak-anak muda, minta maaf, na'udzubillah, kadang-kadang mereka anggap, tak apalah, nanti besok-besok lah aku solat, esok-esok lah tutup aurat. Dia tahu perintah Allah, tapi dia engkar untuk orang yang beriman. Sebab dia menidakkan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kufur tak? Jatuh kufur. Itu sebab hakikatnya. Tapi fahaman Mu'tazilah tak terima benda ni. Itu contoh. Okey? Tak situ akan datang lah Mu'tazilah. Cuma nak ceritakan pandangan Imam Al-Zamakhsyari berkaitan tentang nama Idris. Dia kata dia bukan asal bahasa Arab. Sebab Zamakhsyari ini memang hebat di segi bahasa dia. Al-Sunnah wal Jamaah pun mengiktiraf tentang keilmuan bahasanya. Tapi dalam bab tafsir, dia kena hati-hati. Sebab dia fahaman Mu'tazilah. Imam Az-Zamakhsyari menyatakan bahawa Idris bukan kalimah bahasa Arab. Idris daripada kalimah bahasa Suryani. Suryani ni bahasa daripada kaum Nasrani yang dibawa masuk dalam bahasa Arab. Itu kata Imam Az-Zamakhsyari. Wallahu a'lam, kita pun tak tahu. Allah cuma letakkan nama Idris. Dan kita tahu Idris Nabi yang kedua wajib kita imani. Adam, Idris, selesai dekat situ. Jangan gaduh. Kata gaduh, Quran sebut ini pun betul tak? Sebab ada yang dibawa masuk dalam bahasa Arab dan sebagainya. Baik, selesai. Yang kedua, terusnya berkaitan tentang umur. Tadi saya nyatakan Al-Quran tak meletakkan berapa umurnya, berapa kehidupan dan sebagainya. Namun dalam kitab tarikh Islam, ulama-ulama sirah menyatakan bahawa umur hidupnya Nabi Idris 345 tahun. 345 tahun. Okey. Dan dia hidup sekitar tahun 4155, sorry, 4000
tahun 4033 sampai 4188. Itu kehidupan sebelum Masih. Itu kehidupan dia lah. Okey. Itu tentang apa tu kata para ulama sirah lah. Baik, kita lihat. Okey. Itu tambahan maklumat yang dalam buku yang kita ada lah. Baik, baik. Allah berfirman, ceritakan tadi. Wadhkur fil kitabi Idris. Allah memuji Nabi Idris dengan menyebut sifat baginya. Apa dia? Innahu kana siddiqan nabiyya. Allah puji Idris ni, sifat orang yang benar dan pangkatnya pangkat kenabian. Okey, arti kata dia antara nabi yang hebatlah, antara nabi yang baik. Okey, dan dia juga merupakan jalur nasab baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, sebab pecahan jalur nabi akan berpecah nanti. Nanti mana? Sampai anak Nabi Ibrahim akan pecah dua. Nabi Muhammad daripada susu galur Ismail. Nabi-nabi yang lain daripada Nabi Ishak, itu berbeza. Okey, dan sampailah kepada Nabi Muhammad SAW. Baik. Okey, dan di keturunan Nabi Adam dan juga Syekh alaihissalam. Baik. Imam Ibnu Ishaq, ini antara ulama lain yang berkaitan tentang ulama sirah. Okey, Ibnu Ishaq juga antara ulama sirah, menyebut Nabi Idris merupakan orang yang pertama menggunakan pena, guna pen. Nak erti kata zaman tu dah pandai menulis dah. Dan sebahagian kitab tarikh Islam mengatakan bahawa zaman Nabi Idris dah tersangat majulah. Dalil ni lah, hujah ni yang menidakkan sejarah yang kita belajar zaman sekolah. Manusia ni berasal daripada monyet, zaman batu, zaman Mesolitik dah. Zaman Nabi Idris ni, keturunan yang ke-6 Nabi Adam dah maju dah. Nabi Idris orang yang pertama gunakan pena, pandai menulis. Dan zaman tu pun dalam kitab Islam, tarikh Islam menyatakan bahawa dah ada 188 kota yang maju. Nak kata macam mana? Kan? Dan zaman tu juga umat manusia dah berkumpul dan berhimpunnya 72 bahasa. Bukan satu bahasa, 72 bahasa. Wallahu a'lam bahasa apa. Ini kajian para ulama sirah, para ulama tarikh Islam. Kita ambil kajian tersebut, kita letakkan. Okey, nak katakan bahawa itulah kehidupan zaman Nabi Idris. Dah majulah. Kan? Zaman Nabi Adam pun dah maju dah sebenarnya, kan? Kerana saya ceritakan anaknya Qabil dan juga Habil. Qabil sebagai petani, Habil sebagai peternak. Bila mana ada petani, mesti dah jual beli. Takkan bila mana dah tanam pokok, siapa nak ambil makanan? Walaupun ada beradik dia pun tak ada penjualan dan sebagainya. Penternakan, adanya kambing dan sebagainya, takkan dia mati macam tu je. Mesti ada sembelihan, ada orang beli, ada proses sembelih sebagainya. Dah maju. Itu buktinya. Kan? Itu sebab bila kita baca surah Yasin pun ada cerita dalam bab penternakan pertanian dalam itu. Baik. Nak ceritakan bahawa, ini pandangan Ibnu Ishaq kata. Yang pertama, Nabi Idris yang pertama sekali menulis. Ibnu Ishaq juga menyatakan bahawa Nabi Idris sempat hidup bersama dengan Nabi Adam selama 308 tahun. 308 tahun. Tadi saya sebut kehidupan Nabi Idris berapa? 345 tahun. Artinya dia menjadi Nabi sekitar dalam tak sampai 50 tahun lah. 345 tolakkan dengan 308 tahun. Itu pandangan. Cuma tak tahu exactly yang mana. Jangan bergaduh. Sebab ni fakta. Tak semestinya betul dan tak semestinya salah. Ni pandangan kajian para ulama Islam. Baik. Seterusnya, sebahagian ulama juga mengatakan bahawa dia adalah orang yang dimasukkan dalam hadis Muawiyah bin Al-Hakam As-Sulami. Ketika Nabi ditanya tentang tulisan di atas pasir, pernah berlaku pada zaman Nabi. Sahabat datang, dia tengok, ya Rasulullah, atas pasir tu ada tulisan. Kalau kata kita buat tulisan atas pasir, dekat pantai lah biasanya. Bila air datang, hilang, kan tak kekal. Dekat batu mungkin kekal, tapi ni atas pasir. Ketika sahabat datang,
Dia nampak atas pasir ni ada tulisan, tak hilang tulisan tu. Dia tanya, "Ya Rasulullah, tulisan siapa ni?" Nabi sebut, dulu ada seorang Nabi yang pandai menulis. Siapa dia? Nabi Idris alaihissalam. Kan? Nabi Muhammad ummi, tak tahu menulis. Kan? Tapi Nabi sebut, zaman dahulu ada Nabi yang pandai menulis ni. Siapa dia? Nabi Idris alaihissalam. Itu kelebihan dia. Tulisan dekat pasir itu sampai Nabi Muhammad ada lagi. Kan? Nabi Muhammad dapat daripada mana? Daripada wahyu Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Nabi tuturkan, Nabi katakan, "In huwa illa wahyu yuha." Datang daripada wahyu Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu pandangan Imam Ibnu Ishaq. Baik, seterusnya. Kebanyakan ulama tafsir dan hukum beranggapan bahawa Idris adalah orang yang pertama kali yang bercakap masalah tersebut, tentang penulisan ni lah. Okay? Mereka menamakannya sebagai Harmasu Al-Haramisah, ahlinya ulama perbintangan. Banyak hal yang mereka dustakan atas dirinya, sebagaimana halnya mereka telah mendustakan para nabi yang lain, ulama berhikmah dan para wali. Sebab itu Allah sebut ayat seterusnya, "Wa rafa'nahu makanan aliyya." Ada orang yang menidakkan, yang mendustakan tentang kisah Nabi Idris. Allah mengangkat Nabi Idris satu maqam yang lebih tinggi. Tu sebabnya. Sebab ada mereka yang menidakkan, ya ke Idris ni macam ni, ya ke macam ni, dia pertikaikan macam itulah. Kan, itu sebab Allah mengangkatnya. Baik. Sebab itu kita lihat dalam kisah Isra dan Mi'raj, Allah bagi Nabi akan berjumpa dengan Nabi Idris nanti. Okey, pada langit dan sebagainya. Baik, seterusnya. Okey. Firman Allah, "Wa rafa'na Nabi tadi," sebagaimana yang diriwayatkan dalam sebuah hadis dalam kitab As-Sahihain, berkata tentang hadis Isra Mi'raj, Nabi akan melintasi Nabi Nuh yang berada di langit yang keempat, Nabi Idris di langit yang keempat. Alright, okey. Imam Ibnu Jarir ulama tafsir, Ibnu Jarir At-Tabari, okey, dalam tafsir At-Tabari, okey, telah meriwayatkan daripada Yunus, daripada Abdul A'la, daripada Ibnu Wahab, daripada Jarir bin Hazim, daripada Al-A'mash, daripada Syamir bin Atiyah, daripada Hilal bin Yasar. Dia berkata, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma pernah bertanya kepada Ka'ab, dan ketika itu saya hadir di tengah-tengah mereka. Ibnu Abbas bertanya kepadanya, apa erti makanan aliyah tu? Apa erti tempat yang tinggi tu? Allah angkat Idris ni ke mana? Ditanya macam tu. Okey. Lalu Ka'ab menjawab, sesungguhnya Allah telah mewahyukan kepada Idris bagi lembaran tadi, suhuf tadi. Okey. Setiap hari aku mengangkat amalanmu ibarat amalan semua keturunan Adam. Mungkin yang dimaksudkan adalah orang-orang yang ada pada zamannya. Dan aku ingin agar engkau menambah amalanmu. Erti kata zaman tersebut Nabi Idris maqamnya melebihi umat ketika itu, melebihi amalan Nabi Syais, Nabi Adam dan sebagainya. Keadaan kat situlah, itu pandangan wa rafa'nahu makanan aliyah. Pendapat yang kedua pula mengatakan Allah melebihkan Nabi Idris untuk menerima suhuf tadi, lembaran-lembaran tadi. Itu diangkat. Okey. Pendapat yang ketiga kata Allah mengangkat Nabi Idris nanti berada ketika dalam langit bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, peristiwa Isra dan Mi'raj. Ada Nabi Idris alaihi salam. Baik. Maka kekasihnya dari kalangan malaikat mendatanginya. Idris berkata, sesungguhnya Allah telah mewahyukan kepadaku begini dan begitu. Maka berikanlah alasan malaikat maut agar aku dapat menambahkan amalan. Tu ceritalah. Baik. Seterusnya, Imam Ibnu Hatim meriwayatkan ketika menafsirkan ayat ni. Ini pandangan Imam Tafsir juga berbeza. Okey. Idris berkata kepada malaikat tersebut, tanyakan kepada malaikat maut berapa umurku yang masih tinggal. Maka malaikat tersebut bertanya kepada malaikat maut, sedangkan dia bersamanya, berapa masih tinggal? Maut kata, aku tidak tahu sebelum aku melihatnya. Tuan-tuan, ibu ayah sekalian,
Berapa panjang umur kita yang berbaki, malaikat maut pun tak tahu. Sebab dia berada dalam rahsia Allah Subhanahu wa taala. Allah rakamkan pada ayat 34 surah Luqman. Ada 5 rahsia Allah. Bila sebut rahsia ni, erti kata manusia tak tahu, Nabi tak tahu, Jibril pun tak tahu. Dah rahsia. Kalau kata dah terbongkar, orang ni tahu kan rahsia lagi dah. Rahsia kita berdua. Tu lain. Okey? Tapi ni rahsia Allah. Apa dia? Bila saat kita akan mati. Dan di mana kita akan mati. Itu rahsia Allah. Cuma bila mana malaikat tu datang sabut nyawa, la yastakhirun wa la yastaqdimun. Tak lambat sesaat, tak cepat sesaat, tepat pada masa. Macam mana malaikat tahu? Ada tanda-tanda je. Sebahagian para ulama menyatakan bahawa apabila jatuhnya daun berguguran, jatuhnya daun dan nama kita tu jatuh, pop, mereka kata, orang ni akan mati. Waktu bila? Daun tu tulis dah. Waktu sekian-sekian, tarikh sekian-sekian, di sekian. Time tu lah. Walaupun hari ni kita kat sini, tiba-tiba esok kita pergi tempat lain, dia pun meninggal kat situ. Wallahu alam, tak tahu pun. Kan? Ada orang macam tu. Ada orang kadang-kadang dah datang tengok, maklum, Ustaz dah meninggal. Siapa ni? Mak saya. Bila dia datang? Petang tadi Ustaz. Lepas dia berlaku dekat taman saya, taman jiran, saya ada kuliah. Lepas kuliah tu makluman, Ustaz ada meninggal. Siapa? Mak saya. Duk mana? Duk Rembau. Bila dia datang? Tadi Zuhur dia datang Ustaz. Meninggal bila? Lepas asar tadi. Nampak tak? Asar ke Rembau. Habis macam mana ni? Tak apa, kami uruskan kat sini, besok bawa balik ke bumikan tempat lain. Macam tu lah. Kan? Bumikan kat Rembau. Maksudnya patah balik. Datang jumpa anak dia, meninggal kat rumah anak dia. Kita tak tahu. Boleh datang buat kereta lagi, sebagainya. Boleh meninggal. Wallahualam, tu rahsia Allah. Tu sebab Nabi Idris pun tanya, berapa umurku yang tinggal? Apa sebut malaikat maut? Aku pun tak tahu. Kan bukan dia, patut rahsia Allah. Itu sebab ada kisah juga yang berlaku zaman Nabi Ibrahim. Bagaimana umur manusia itu boleh ditambah dan sebagainya. Ya, sebab ada hadis sebut, nak nambahkan umur, panjangkan silaturahim, afsus salam, jumpa orang panjang silaturahim, bagi makan dan sebagainya, bertambahlah umur tu. Mudah-mudahan dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, seterusnya bab umur tadi. Itu sebab dalam bab umur ni jangan bergaduh, di rahsia Allah Subhanahu wa taala. Berapa mungkin kita tak tahu. Kita rasa macam baru-baru ni, Jumaat lepas saya kuliah satu surau, ada seorang pak cik ni. Saya tengok aja dia. First time nampak dia sebenarnya, saya tegur. Acik, stroke ke? Ustaz, sebab nampak gaya jalan tu saya tahulah. Tapi tak pakai kerusi. Dia solat berdiri. Cuma cara nak turun, nak bangun tu saya perhatikan. Sebenarnya sunat lah ni. Saya nampak sunat sebab saya tengok acik tu lain macam dia bangun. Saya tanya lah, acik stroke ke? Ustaz, stroke. Bila kena? 12 tahun dah Ustaz. Saya pun terkejut. 12 tahun. Alhamdulillah Ustaz, umur panjang lagi. Yang kena tak ada dah. Saya teringat balik bapak mertua saya 3 tahun je. Tahun pertama stroke, terhantar. Tahun kedua sihat. Tahun ketiga kena kali pertama, kena kali kedua, tak sampai setahun meninggal lah. Saya sebut, takkan pakcik ni 12 tahun, panjang umur dia. 12 tahun, dah kena 12 tahun dah. Macam ni cik, macam ni lah saya jalan. Alhamdulillah Ustaz, tak pakai tongkat. Solat pun tak pakai kerusi. Boleh cik? Boleh lah, sikit-sikit dia kata. Gagah dia kata. Maksud boleh bangun. Cakap alhamdulillah. Artinya kat situ tak tahu. Rasa macam dah mati dah Ustaz, rupanya hidup lagi dia kata. Dia kata macam tu kan. Panjang umur dia kan. Umur cik berapa? Sekarang 70 lebih dia kata. Itulah. Nak katakan kita pun tak umur kita berapa. Sebab kematian tak pandang kepada usia. Dan kematian tidak lihat kepada kesakitan. Sakit belum tentu nak mati. Tua belum tentu mati lagi. Ada orang mati muda. Itu sebab ingat, yang penting kita bersedia setiap saat agar Allah jemput kita dalam keadaan yang Allah redha, insya-Allah. Allahumma khtim lana bisnil khatimah, mati dalam keadaan yang baik. Seterusnya, Imam Ibnu Abi Najih mengatakan dari Mujahid berkenaan dengan firman tadi, wa rafa'nahu makanan aliyah. Dia berkata Idris diangkat ke langit dalam keadaan hidup, sebagaimana Nabi Isa diangkat ke langit. Sebab itu kalau kita tengok kisah jejak Rasul, jejak Rasul dulu kan, ada kisah-kisah Nabi.
Tak silap saya, mereka tak jumpa makam Nabi Idris. Sebab ada pendapat mengatakan bahawa Nabi Idris tak mati, dia angkat hidup terus ke langit. Wallahu a'lam. Tu, okey, tak jumpa. Okey. Itu sebab ada pendapat kata barangkali Nabi Idris pun hidup sama macam Nabi Isa sampai sekarang. Cuma tak nyatalah Nabi Isa akan turun nanti kiamat nanti. Nabi Idris tak ada. Tu sebut wa rafa'nahu makanan aliyah. Tu pandangan para ulama tafsir. Okey. Bila dimaksudkan Idris masih hidup hingga sekarang, maka pendapat ini juga ada kelemahannya sebab tak ada hujah yang kuat. Okey. Namun bila dimaksudkan Idris diangkat ke langit turun cabut nyawanya, mungkin benda ni betul juga. Wallahu a'lam, tak pasti. Okey. Cuma jangan kita pegang benda ni. Cuma wallahu a'lam tak tahu. Dia tanya wallahu a'lam. Saya pun tak tahu. Pak kajian buku dah sebut macam ni, dan ni kata macam ni, dan kata macam ni. Kita ikut je. Tu pandangan pada ulama tafsir. Baik, ulama sirah. Al-Aufi berkata daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkaitan tentang ayat tadi, wa rafa'nahu makanan aliyya, Idris diangkat ke langit ke-6. Artinya tinggi tu. Kan makam tinggi. Yang pertama dari ke-6 dah. Artinya Nabi Musa bawah. Kan Nabi Musa bawah, Nabi Idris, Nabi Ibrahim atas. Artinya yang ke-6, Nabi Musa yang ke-5. Jadi atas daripada tu lagi. Okey. Dan meninggal di sana. Itu pendapat kepada Ibnu Abbas. Okey. Inilah pendapat yang diungkapkan oleh Ad-Dahhak. Namun hadis muttafaqun alaih yang menyebut bahawa Idris dicabut nyawanya langit yang keempat adalah hadis yang lebih sahih. Wallahu a'lam. Ada kata 4, ada kata 6. Ikutlah mana-mana. Jangan kata-kata berdebat. Bila ada ceramah soal Mi'raj yang kata keempat, tak Ustaz dekat 6 Ustaz. Ustaz dekat itu, tak yang keempat, dan gaduh. Itu pendapat. Okey, rujukan masing-masing. Imam Hasan Al-Basri mengatakan berkaitan tentang ayat tadi, Allah mengangkat ke martabat yang tinggi itu je. Tak benar-benar. Tinggi itu kata ke syurga confirm. Itu selesai. Checkmate dah. Tinggi syurga, tak ada huraian mana pun. Wallahu a'lam. Walaupun setengah pendapat kata dia diangkat semasa hidup. Okey. Itu riwayat yang kuatlah. Baik. Seterusnya, sebahagian dari mereka juga berpendapat bahawa mereka menganggap bahawa keberadaan Idris bukan sebelum Nuh. Ada pendapat lain pula. Seperti kita baca Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh. Maksudnya sebelum Nabi Nuh lah. Ada pendapat kata bukan, Nuh dahulu. Wallahu a'lam. Tapi dalam susun galau nama, Nabi Adam, Nabi Idris yang ke-6, Nabi Nuh yang ke-10. Nabi Idris ni moyang pada Nabi Nuh. Dia akan cerita Nabi Nuh lah. Okey. Tapi itu pendapat di zaman Bani Israel. Imam Bukhari mengatakan, disebutkan dari Ibnu Mas'ud dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahawa yang dimaksudkan Ilyas adalah Idris. Nabi Ilyas tu ada pendapat kata itu Nabi Idris, nama lainnya Ilyas. Wallahu a'lam. Okey. Mereka memperkuatkan hal tersebut dengan hadis Az-Zuhri daripada Anas berkaitan tentang masalah Isra' dan Mi'raj. Arti kata bab Isra' Mi'raj ni yang berlaga dalam kehidupan kita dah bertahun-tahun ni, bukan disangkal tidak, tapi faktanya kadang-kadang ada yang meragukan. Kan, jadi dengarlah tuan-tuan, tak masalah. Cuma ambil iktibar pedoman tadi untuk kita faham Isra' Mi'raj berlaku, Allah jalankan semasa hidup, dan kesannya ibadah solat. Kalau orang cerita berlaku tu, dengar pun tak apa, dengar je lah. Kan, tu lepas tu kadang-kadang bukan dia tambah tak sebagai sebagai selingan dalam penceritaan untuk bagi seronok. Kalau cerita Syarul Mi'raj solat, orang boring. Bila orang cerita Nabi Syarul Mi'raj cerita Nabi berjumpa dengan orang tua tu gambarkan tu dunia, seronok. Oh ya ke Ustaz, apa tahu nombor bumi sekarang ada macam tu. Kan, kadang nampak jumpa orang perasaan bagaimana, bau wangi dan sebagainya. Kita tak dengar lah Ustaz tu cerita, tak masalah. Okay? Cuma kejujuran tu bergantung kepada penceramah. Kalau dia kata fakta tu betul, sampaikan. Kalau tak betul, tinggalkanlah. Walaupun dah berlega. Saya pun tuan-tuan, ibu ayah sekalian, walaupun dah setiap tahun jemputan Isra' Mi'raj, saya akan study balik. Tengok balik betul tak fakta ni. Sampai jumpa fakta betul-betul, boleh saya kisahkan. Kalau tak, saya akan sebut. Cerita ni zaman kecil-kecil dulu saya dengar.
Tapi sekarang rupanya salah. Ada macam itulah. Artinya ada benda yang kita dengar, oh salah rupanya benda ni. Sebab kita kena perbetulkan. Jangan malu. Sebab ilmu Allah ni luas. Okay? Dan Allah izinkan itu berlaku dan sebagainya. Sama juga dalam Isra Mi'raj, ayat ini terangkan, Imam Ibn Katsir nyatakan bahawa ketika Nabi melalui langit dengan Nabi Idris, Idris berkata kepadanya, selamat datang saudara yang soleh dan Nabi yang soleh. Idris tidak mengatakan sebagaimana yang dikatakan oleh Adam dan Ibrahim, selamat datang Nabi yang soleh dan anak yang soleh. Artinya Nabi Adam sebut, Nabi Muhammad anak, sebab memang Quran anak. Tapi Nabi Idris kata Nabi yang soleh. Beza. Sebab mereka kata, kalau katalah Idris ni berada pada jalur nasab Nabi, mesti sebut nama yang sama. Bila kata bukanlah. Sebab Ilyas daripada susul galur Ishak, Nabi Ishak, bukan susul Nabi. Itu sebab dia kata selamat datang saudara yang soleh dan Nabi yang soleh. Cuma bab apa yang dituturkan itu pun boleh dipertikaikan, datang dari sumber mana dia macam tu. Okey, tak kisahlah mana-mana pun. Itu pandangan mereka berkaitan tentang siapa Nabi Idris ni. Cuma kita sedia maklum, kita semua tahu bahawa Nabi Idris Nabi yang wajib kita imani. Okey, selepas Nabi ada selesai berkaitan tentang Nabi Idris, pendek aja. Nanti saya akan study balik. Kalau kata jumpa berkaitan tentang Nabi lagi, saya akan kongsi pada akan datang, insya-Allah. Mudah-mudahan kalau tak ada apa-apa, kita akan masuk kisah yang ketiga, Nabi Nuh alaihissalam, insya-Allah. Mudah-mudahan. Wallahu taala a'lam. Apa jua yang baik datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Apa jua kefahaman yang tuan-tuan ibu ayah dapat pada malam ini juga datang atas izin Allah Subhanahu wa taala. Apa jua keburukan, apa keterlanjuran kata dan sebagainya atas dosa saya sendiri, saya minta ampun kepada Allah, astaghfirullahalazim. Juga kemaafan kepada para jemaah muslimin dan muslimat sekalian. Mudah-mudahan Allah ampunkan kita dan beri kita kefahaman berkaitan tentang kisah para nabi ini, insya-Allah, untuk pedoman kehidupan kita, insya-Allah. Wallahu taala. Kita tangguhkan kuliah kita dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sekian aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.